Okey, so untuk teknik seterusnya yang mana anda boleh gunakan teknik ini dijadikan sebagai intraday adalah Fibonacci retracement. So pergi check balik topik elite wave dan Fibonacci retracement. Okey, so dekat sini ada penerangan untuk intraday sahaja. Jadi yang mana kalau anda tengok sesuatu counter itu retrace. Okey, contohnya macam ni. Okey, saya bagi satu counter T7 global. Okey, cara tarik adalah sebelum MACD ni cross. Okey, sebelum MACD ni cross, mana paras paling rendah? Sama ada body ataupun dia punya shadow. Dan sehingga ke paras paling tinggi sama ada body ataupun shadow. Dia kita tak boleh ambil bacaan yang tepat. Nah. So sama ada body ataupun shadow. Boleh pakai kedua-dua, tak ada masalah. So saya lebih gemar untuk suka di area body. Okey, yang mana anda tengok? Kebiasaan retracement itu adalah berlaku pada paras 38% dan juga 61% dan kadang-kadang 23%. Sekejap dia naik balik. Kadang-kadang. Nah, jadi kat sini kita nampak dia retrace dekat 61% dan dia rebound waktu tu. Okey, dia retrace dan dia rebound balik. Maknanya dia tak berjaya close kat 61, dia naik. Okey, next day dia ada signal nak kata doji pun tak lah, ini ni lebih kurang lah hampir macam doji. Then next day tu naik, maknanya kita ambil kesempatan di atas dia retrace dekat area 61%. Okey, untuk teknik ni kadang-kadang kita terpaksa hold beberapa hari, tak boleh jual pada hari yang sama. Sebab tu saya tak apa nak suka juga, tapi anda boleh cuba. Katakan anda perasan dia retrace hingga 61%, dia naik, get ready saja nak buat pembelian esoknya ke. Okey, dan kebiasaannya kena tunggu 2-3 hari juga, bukan pada hari yang sama. Untuk kontra, okey, kontra ni means beli dan jual dalam masa 4 hari. Okey lah kalau nak guna kontra, maksudnya term kontra, bukan term intraday. Tapi kalau lepas-lepas kita beli naik, apa salahnya, boleh jual, tak ada masalah. Okey, contoh macam Juan. Dan kebanyakan counter yang saya tunjukkan ni lebih kepada saya tunjuk contoh, tak ada apa ni contoh pembelian. Okey, yang mana saya tariknya counter ini bermula daripada, okey, macam mana kita nak tahu? Kita tengok dia retrace dulu. Okey, means macam ni. Sebelum dia cross MACD, mana kita ambil dia permulaan. Sampailah dia cross balik MACD, inilah yang paling tinggi. Jadi kita tahu dia akan retrace sehingga sehingga 61%. Nampak dia sampai 61%, dia naik balik. Okey, so dia lagi sekali dia buat 61%, dia naik balik. Jadi anda boleh ambil kesempatan di area 61% ni. Okey, kadang-kadang dia retrace, ni dah turun lebih pada 50%. Kemungkinan besar dia akan retrace di area 38%. So anda boleh monitor balik, sebab ini last candle yang waktu saya record ini pada 7 hari bulan 3. Okey, last candle ini adalah, anda tengok tarikh dekat atas itu adalah pada 7 hari bulan 3. So anda cuba monitor untuk next. Okey, untuk next day apa yang berlaku dengan counter ni. Okey, kemudian kita tengok counter PCCS. Yang ini dia lain sikit. Okey, yang mana kita tarik daripada bawah ni body sampailah ke body atas ini. Body. Nah. So kalau kita tak nak tarik body pun lebih kurang juga. Ambil shadow ke shadow pun dia hampir sama juga, nampak. Okey, dia retrace dekat area 38%. Yang mana saya kebiasaannya saya akan tarik di area body ya. Body ke body. Okey, bukan shadow ke shadow lah. Okey, so yang mana kita tengok dia turun. Okey, so saya ulang sekali lagi macam mana kita nak tarik. Kita tarik daripada sebelum dia cross, mana paling rendah, dan sebelum dia cross untuk turun ini. Okey, yang mana paling rendah, refer kepada MACD. Okey, apa-apa pun refer kepada MACD. Okey, yang mana kita tengok sebelum dia cross ini, inilah paling rendah, iaitu 22 sen. Dan selepas dia cross semula, harga paling tinggi adalah 375. Maka anda tarik daripada 22 sehingga 75. Cara nak tarik, tekan Fibonacci retracement, letak dekat 22 sen, tarik sehingga 375. Okey, so jadi nampak dia retrace dekat area 38%. Katalah anda buat pembelian pada hari ini ni, yang mula-mula dia retrace ni. So anda terpaksa tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari selepas tu baru naik. Maknanya dalam masa seminggu jugalah. So dia bukan immediately naik. Dia bukan serta-merta naik lah. Okey, kemudian nampak dekat sini dah boleh pakai untuk teknik sama juga, iaitu retracement dan juga rebound ataupun support area. Nampak banyak teknik yang kita boleh guna. Okey, banyak teknik yang boleh guna untuk intraday ni. Cumanya untuk hubung kaitkan di antara teknik-teknik berikut. Okey, so ini salah satu beberapa contoh yang saya boleh tunjukkan kepada anda, tapi tanpa sebarang pembelian ataupun live chart pembelian lah. Saya tak buat live pembelian kepada anda. Saya cuma tunjukkan contoh yang mana anda boleh cuba buat. Kemungkinan
teknik ni sesuai untuk anda. Nah, mungkin saya tak apa suka. Tapi ada kala memang saya buat pembelian di area-area 38%. Tapi lebih kepada saya hold lah counter ni. Kalau saya beli dekat area 38% ni, kebiasaan dia saya akan hold counter tu. Saya tak buat intraday. Tapi kalau untuk anda nak buat intraday pun boleh, tak ada masalah. Sebab intraday ni, okay, beli dan jual pada hari sama. Atau kalau kata kita beli hari ni tak boleh jual, esok naik, boleh jual esok. Asalkan untung boleh jual. Sebab target untuk intraday ni tak banyak. 2 bit, 3 bit, 4 bit. Macam tu saja. Okey, so kita tengok counter Franken. Okey, yang mana kita tengok sebelum dia naik, inilah paras paling rendah. Sebelum dia turun, cross turun, inilah paras paling tinggi. Dan kita nampak retracement dekat area 23%. Nah, lebih kurang lah 23, 28. Katalah anda beli kat area 23 ni. Lepas beli naik, lepas beli ni, memang naik. Lepas tu esok get up. Sepatutnya get up ni boleh jual dah lah. Then turun. Lepas tu naik, turun. At the end dia naik juga. Nah, so safe lah. Lagi safe carilah counter-counter yang uptrend. Okay, kemudian kita tengok counter Hypebeast. Beberapa contoh saya tunjukkan kepada anda tapi tanpa sebarang pembelian lah. Okay, ni permulaan sebelum kenaikan. Okay, kemudian sehingga sebelum dia cross, inilah yang berlaku. Okay, so apa yang saya nak tunjuk kepada anda, Hypebeast ini belum jadi lagi. Nah, on the way. So, dan juga on the spot. Kalau kata anda boleh buat pembelian on the spot, lagi cantik ya. Maknanya anda dah kesan dah ke penurunan nanti. Mungkin hari ni anda kesan sebab MACD cross. MACD dah cross ke bawah pada hari 7, 6 hari bulan 3. Dan hari 7 bulan 3 ni anda prepare untuk buat pembelian. Tengok dia turun 875, 870, anda pun beli. Lepas tu petang naik balik. Tu mungkin on the spot. Tapi anda boleh monitor juga counter ni. Okay, selepas anda play video ni, cuba anda tengok balik apa berlaku dengan counter ni selepas 7 bulan 3 2018. Okay, so kita tengok lagi 1-2 counter KUB. Nampak KUB. Okay, so sini adalah paras sebelum dia, paras dia cross, okay, sebelum dia naik. Inilah paras paling rendah dan ini paras paling tinggi sebelum dia mula turun. Jadi kita tengok dia retrace dekat area 38, 23%. Area-area tu je. Okay, katakanlah anda beli awal ni contoh. Esok dah naik dah sebenarnya ni. Dah naik 3 bit pun. Tapi kalau tunggu lagi beberapa hari pun naik juga. Banyak jugalah kenaikan tu. Nah, ini adalah advantage kepada siapa yang mampu guna Fibonacci retracement. Siapa yang cekap guna Fibonacci retracement ni, insyaAllah dia akan ambil kesempatan di atas retracement tu. Tapi nak bagi tahu, nak guna Fibonacci retracement ni memang mudah. Dia memang boleh guna, tapi nak cari counter tu agak susah. So kita kena ada watchlist lah counter tu. Kalau sedang turun, kita kena tengok je counter tu apa ada teknik apa yang ada pada setiap counter yang kita sedang letakkan dalam watchlist tu. Maknanya nak cari-cari, katalah nak tanya saya berkenaan dengan satu indikator ataupun ada tak teknik yang kita tekan-tekan ni keluar counter yang retrace kat area ni. Jawapan dia tak ada. Dulu ada. Tapi tak apa tepat. Dulu kita guna J-Stock tapi tak apa tepat benda tu. So saya ni lebih ajak kepada manual lah. Anda tengok. So manual ni bagi saya untuk anda lebih cekap tu, faham tak? So dia lagi cepat untuk anda cekap. Compare dengan kita nak guna software yang berbayar ataupun just tekan-tekan dapat tu, kadang-kadang kita tahu, tapi kita boleh beli dan kita boleh dapat profit, tapi kita tak tahu sebab apa buat pembelian. Faham tak? Okay, so saya banyak ajak orang berkenaan dengan manual lah. Scan counter manual, okay, pilih-pilih counter apa semua manual, dan buat pembelian pun cara manual juga. Okay, kemudian last counter saya bagi kepada anda. Yang ni tak tahulah jadi ke tak. Anda boleh monitor counter ni depan ni. Yang mana counter ini bermulanya naik pada, okay, kita tengok sebelum dia cross ni adalah area-area ni lah. Okay, sebelum dia naik itulah support dia. Ni paras dia sebelum dia mula naik. Jadi kita ambil dekat sini. Kita ambil kat sini dan sampai hujung. Nampak dia dah turun sehingga ke paras 38%. Jadi dia lama kat 38% ni. Kalau ikutkan selepas buat pembelian tu adalah naik beberapa bit. Tapi dia lama tu kat sini. Kalau ikutkan, nanti dia naik lah. Kalau ikutkan lah. So, anda boleh monitor counter ni nanti apa akan berlaku. Jadi itu saja yang saya boleh kongsikan kepada anda berkenaan dengan intraday topik
Fibonacci retracement. Maknanya kita ambil kesempatan di atas Fibonacci retracement ni. Dia retrace area 61%, 38%, okey, 23%. Itu saja level-level retracement dia, dan anda boleh untuk ambil kesempatan di atas retracement tersebut. Okey, insya-Allah. Nah, so kena cubalah nah. Normal lah ayat saya, anda kena cuba. Kalau tak cuba, anda tak akan tahu benda ni. Kita boleh cerita, tapi saya tak boleh nak tunjukkan bukti benda ni serta-merta. Sebab yang ni macam saya kata, mungkin ambil masa 2-3 hari baru boleh buat penjualan. Okey, mungkin ambil masa seminggu, 2 minggu baru boleh buat penjualan. Tapi kalau rezeki anda ada, okey, beli-beli dia terus naik. So okey ya. Beli-beli tu memang dia naik. Kebiasaan dia selepas dia retrace ni memang dia naik dulu lah. Sebelum dia turun balik tu memang dia akan naik dulu. So boleh ambil kesempatan. Maknanya intraday ni apa? Cari je kesempatan. Peluang dekat mana yang ada, teknik apa yang ada, boleh dijadikan intraday. Tak apa, tak ada masalah. Okey, so saya rasa setakat tu saja untuk topik kali ni.